Baik, kita mulakan surah Ali Imran ayat 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, sedia. Ayat 50 surah Ali Imran. Wa musaddiqan, dan yang membenarkan. 5 bagi apa yang baina yadayya, di hadapanku, minat Taurah, daripada Taurat, wali uhillah, dan supaya aku halalkan, lakum bagi kamu, ba'da sebahagian, allazi yang hurrima telah diharamkan ia, alaikum atas kamu, wajitukum, dan telah datang aku kepada kamu, biayatin, dengan satu tanda, min, daripada, Rabbikum, Tuhan kamu. Fattaqullaha, maka bertakwalah olehmu kepada Allah. Wa ati'uni, dan taatlah olehmu kepadaku. Saya masuk semula. Wa musaddiqal lima baina yadaya minat Taurah, dan yang membenarkan bagi apa yang di hadapanku daripada Taurat. Kedatangan Nabi Isa alaihissalam kepada Bani Israel, bahawa kedatangannya itu membenarkan apa yang ada pada mereka, iaitu kitab Taurat. Jadi kitab Injil ini membenarkan kitab Taurat. Dan kitab Injil ini juga diterangkan wali uhilla lakum ba'dallazi hurrima alaikum, dan supaya aku halalkan bagi kamu sebagian yang telah diharamkan ke atas kamu. Maknanya yang masih berpegang kepada kitab Taurat, hendaklah ia kembali kepada kitab Injil masa itu, supaya perkara-perkara yang diharamkan buat mereka halal buat mereka jika mereka berpegang kepada kitab Injil. Jadi contoh-contoh dalam kitab Taurat iaitu bertaubat, dengan bertaubat daripada syirik, dengan membunuh diri, contohnya. Itu adalah syariat zaman Nabi Musa alaihissalam. Jadi sudah dihalalkan tidak berbuat demikian. Begitu juga mereka menghalalkan, mereka mengharamkan, iaitu tidak makan susu unta, daging unta, dan juga binatang kuku yang bercantum. Jadi kedatangan Nabi Isa alaihissalam menghalalkan hal-hal itu.
Sebab ya sebenarnya halal. Susu unta, daging unta itu halal. Tapi ya Bani Israel ini ya buat hukum sendiri mengatakan haram. Akhirnya ia diberatkan kepada mereka, ia jadi haram. Maka ya siapa yang berpegang kepada kitab Taurat, mereka berpegang hukum bahawa susu unta dan daging unta itu dan lemak binatang itu masih tetap haram. Ya. Sebab itu kedatangan Injil, kedatangan Quran, ya, menghalalkan hal-hal itu. Ya. Ini yang dikatakan kedatangan Nabi Isa AS menghalalkan sebahagian yang kamu sudah haramkan. Wajitukum bi ayati min rabbikum, dan telah datang aku kepada kamu dengan satu tanda daripada Tuhan kamu. Tanda atau bekalan yang ditunjukkan oleh Nabi Isa AS ialah mukjizat, yang mana diterangkan dahulu, ya, dapat menyembuhkan orang yang buta, sopak, ya, dan memberitahu apa yang kamu makan, apa yang kamu simpan. Itu semua adalah ya mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa AS berupa biayah, berupa tanda, ya, daripada Tuhan kamu. Fattaqullaha wa ati'uni, maka bertakwalah olehmu kepada Allah dan taatlah olehmu kepadaku, kata Nabi Isa AS. Baik, sambung ayat yang ke-51. Innallaha, sesungguhnya Allah, Rabbi, Tuhanku, wa rabbukum, dan Tuhan kamu, wa'buduhu, maka sembahlah olehmu akannya. Maka sembahlah olehmu akannya. Haza, ini, sirat, jalan, mustaqim, yang lurus. Semak semula. Innallaha Rabbi wa Rabbukum, sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhan kamu. Wa'buduhu, maka sembahlah olehmu akannya. Nabi Isa ketika hidup, Nabi Isa mengajak kaumnya untuk menyembah Allah. Allah itu Tuhan, Tuhanku dan Tuhan kamu, kata Nabi Isa. Sembahlah dia. Jadi bertentanganlah dengan pahaman-pahaman orang-orang Nasara sekarang ini, yang mana mereka telah jadikan Isa itu sebagai sembahan, sebagai anak Tuhan, atau Trinity, 3 dalam 1. Jadi Isa sembah anak boleh, sembah bapa boleh, sembah ibu pun boleh. Itu Trinity. Jadi dia menganggap lagi yang teruk, mereka mengatakan Isa itulah Tuhan. Jadi ini perkara-perkara yang bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Isa ketika hidupnya. Nabi Isa tidak mengatakan, wahai tuan-tuan, sembahlah aku. Akulah Tuhan kamu. Sembahlah aku. Tak pernah dia mengatakan demikian. Tapi dia mengatakan, sembahlah Allah. Allah itulah Tuhanku dan Tuhan kamu. Haza siratu mustaqim. Ini jalan yang lurus. Inilah jalan yang lurus. Jalan mentauhidkan Allah Ta'ala. Yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Ketika bersama dengan kaumnya. Baik, sambung lagi. Falamma, maka manakala. Ahassa, telah merasai ia. Maka manakala telah merasai ia, Isa oleh Isa, minhum, daripada mereka, al-kufra, akan kekufuran. Qala, telah berkata ia, man, siapakah,
ansori, penolong-penolongku, ilallah, kepada Allah. Qala, telah berkata ia, al-hawariyun, oleh sahabat-sahabat setia, nahnu, kami, ansarullah, penolong-penolong Allah. Amanna, telah beriman kami, billah, dengan Allah. Washhad, dan saksikanlah oleh engkau. Bi'anna, bahawasanya kami, muslimun, orang-orang muslim. Dalam braket, yang berserah diri. Sembah semula. Falamma ahassa Isa minhum, maka manakala telah merasai ia oleh Isa daripada mereka al-kufra, akan kekufuran. Ya. Jadi, ya, Nabi Isa, ya, telah merasai di antara mereka, ya, di antara mereka kaumnya ini, ya, dirasai bahawa, ya, ada yang munafik, maknanya munafik. Jadi, ya, bersekongkol dengan mereka yang nak membunuhnya. Pada masa itu Nabi Isa bertegas. Qala, telah berkata ia, man ansari ilallah, siapakah penolong-penolongku kepada Allah? Qala al-hawariyun, telah berkata ia oleh sahabat-sahabat setia. Diterangkan hanya 12 orang lelaki yang benar-benar setia, sanggup hidup dan mati. Ya, dia menyahut, nahnu ansarullah, kamilah penolong-penolong Allah. Amanna billah, telah beriman kami dengan Allah. Washhad, dan saksikanlah oleh engkau. Bi anna muslimun, bahawasanya kami orang-orang muslim. Yani orang-orang yang berserah diri. Inilah 12 orang yang dikatakan dalam sejarah sebagai pengikut-pengikut, ya, Nabi Isa yang setia. Ya. Jadi, ya, yang lain, ya, tidak dapat nak dipercayai lagi. Ya, berdolak dalik. Ya, mana yang dirasakan kuat, itulah yang akan jadi pegangan dia, ikutan dia. Ya. Jadi dinyatakan bahawa yang benar-benar, ya, setia, benar-benar mau berkorban, ialah 12 orang ini. Ya. Sebab itu setelah Nabi Isa ditangkap, ya, mengikut cerita mereka, Nabi Isa ditangkap, ya, dan Nabi Isa disalib, ikut cerita dia lah. Ya. Jadi disalib. Jadi, ya, setelah itu, ya, perubahan kepercayaan, ya, kepercayaan sudah berubah. Yaitu zaman itu pemerintah
ia telah menganggap bahawa Isa itu Tuhan ataupun anak Tuhan. Dan sesiapa yang menyembah Allah terus ataupun yang mengetahui sejarah Isa atau yang rapat sangat dengan Isa, mereka akan dibunuh. Jadi mereka nak padamkan sejarah Nabi Isa ditukar dengan sejarah yang baru. Itulah berlakunya kepercayaan bahawa Isa itu anak Tuhan. Alasan mereka salib Isa itu, alasannya ialah anak Adam ini menanggung dosa Nabi Adam. Jadi Nabi Isa rela untuk dikorbankan kerana menebus dosa anak Adam atau dosa Adam tadi. Maka setelah Nabi Isa disalib, anak Adam dah tidak menanggung dosa warisan. Inilah alasan-alasan mereka. Kononnya setelah Nabi Isa disalib, anak Adam ni tak menanggung dosa warisan lagi yang diwarisi oleh Nabi Adam dulu. Ini adalah penipuan-penipuan memutarkan kebenaran yang ada. Sedangkan Al-Quran sendiri mengatakan Isa itu, Nabi Isa itu sebenarnya tidak disalib. Nabi Isa itu tidak mati, tapi Allah angkat ke langit. Nabi Isa Allah angkat ke langit dan akan turun pada akhir zaman. Dia akan turun semula dalam usia yang 30 tahun, maka dia turun dalam usia demikian. Itulah kekuasaan Allah. Nabi Idris alaihissalam diangkat juga ke langit. Tapi Nabi Idris diangkat ke langit dengan keadaan yang sudah mati. Dan Nabi Isa diangkat ke langit dalam keadaan hidup. Inilah yang diterangkan dalam kitab hadis Nabi SAW mengenai bahawa Nabi Isa akan turun pada akhir zaman. Tapi bukan bawa syariat baru, tapi Nabi Isa akan meneruskan syariat yang dibawa oleh Nabi SAW dan membenarkan syariat Nabi SAW. Sama ada kita jumpa atau tidak, hakikatnya itulah sejarah dia yang akan berlaku. Baik, kita semak dulu kedudukan tata bahasa dia. Kita tengok daripada terjemahan tadi yang ayat 50. Berapa tadi? 50. Ayat 50 Baik. Kita tengok perkataan awal iaitu musaddikon Musaddikon. Cuba cari perkataan asal daripada musaddikon tu 3 huruf dia. Sod, dal, kof. Sebut huruf dia. Sod, dal, kof. Macam tu. Cuba cari dalam kamus yang ada. Masing-masing dah ada kamus tu. Cari perkataan sod, dal, kof. Lepas sod, dot. Sod lah tu. Kemudian jumpa sod, ambil dal. Dah jumpa dah sod. Cuba tengok muka surat 184. 184, muka surat 184 sebelah kanan Baris yang bawah, nombor 4 daripada bawah. Sebelah kanan, bawah.
Baris nombor 4 daripada bawah. Muka surat 184. Okey, dah jumpa dah? Yang benar-benar tu. Kulit kerang tu atas. Ni kulit bawang, bawah. Benar lawan dusta. Sodako, yasduku, sodekon atau sidekon. Ya. Jadi dia punya 3 hurufnya sodako. Mudhari'nya yasduku. Masdarnya sodekon atau sidekon. Tapi kita lebih kepada sidekon lah. Sebab banyak dalam perkataan disebut sidekon ni, kita ambil kepada sidekon. Ya. Jadi makna benar ya, lawan dusta. Sodako telah benar ia, yasduku ia benar. Ya. Sidekon kebenaran. Macam tu. Sidekon kebenaran atau masdar. Ya, sekarang ni kita nak jadikan ya 3 huruf ini ya nak jadikan fi'il amar daripada yasduku. Kalau yasduku amarnya apa? Usduk. Kita nak tahu dia punya amar, ya matikan dal dengan qaf duk. Bila bunyi duk, awalnya pun bunyi depan juga, usduk. Ya. Usduk. Macam mana dapatnya usduk ni? Ya, bila ya tu yang mudhari kita buang, tinggal sod. Sod tu mati tak boleh bunyi, kita letak alif. Jadi bunyilah usduk. Ya. Baik, kita nak membiasakan kedudukan amar ni supaya kita tahu. Kalau bunyi duk, usduk. Ya. Kalau bunyi bawah, dik. Contohlah, bunyi bawah, dik, isdik. Ya. Kalau bunyinya atas, dak. Contohnya, dal, kof, dak. Ya, isdak. Kalau depan, duk, usduk. Kalau dak, isdak. Kalau dik, isdik. Macam tu. Biasakan macam tu. Jumpa fi'il amar, apa bunyi dia depannya? Untuk 3 huruf ni. Kalau bunyinya duk, awalnya bunyikanlah depan juga usduk. Ya. Kalau bunyi atas apa? Dak, isdak. Kalau bunyi dik, isdik bawah juga. Jadi dia tidak ada baris atas ya. 3 huruf ni dia tidak ada baris atas untuk fi'il amarnya. Jadi bunyi depan atau bawah. Kalau depan dengan bawah, depan. Kalau bawah, bunyi bawah. Kalau bunyi atas, bunyi bawah juga awalnya. Ya. Okey, sekarang kalau amar dia usduk, nahinya apa? Tak ada tus, latas. Jadi baik bunyi duk, bunyi dak, bunyi dik, tetap bunyi atas. Latas dak, latas duk, latas dak, latas dik. Tetap bunyi atas. Hanya fi'il amar dia bunyi duk, dak, dik. Tapi fi'il nahi awalnya tetap bunyi atas. La, tas, duk. Ya. Kalau atas pun latas dak, latas dik. Kalau isim fa'ilnya sodikun. Apa? Sodikun. Mana sodikun tu yang benar. Ya. Sodikul wa'dil amin. Ya. Sodikun. Sod alif dal kof. Sodikun. Yang benar. Kalau isim maf'ulnya, maf'ulun. Macam mana nak buat? Maf'ulun. Masdukun. Apa? Masdukun. Masdukun tu mana yang dibenarkan. Ya. Masdukun. Ini untuk 3 huruf. Yang kita jumpa di Quran tu musaddikon. Asalnya musaddikun. Itu untuk 4 huruf isim fa'il.
Ya, untuk 4 huruf. Ya, kerana sebab apa? Sebab kalau 4 huruf, isim fa'ilnya dia guna mim. Musaddikun, tu guna mim. Tapi kalau isim fa'il 3 huruf, dia tak guna mim, guna alif. Sodikun. Sodikun. Kalau 4 huruf digunakan ya mim, musaddikun. Macam tu, ya. Jadi madi dia asdaqo. Ya, madinya sodako, sodako. Ya, sodako. Ada sabdu tengah. Sodako. Okey, dalam ayat 50 ini, ya, kita cari lagi perkataan. Ya. Hurrima ni, hurrima, maknanya telah diharamkan ia. Ini majhul, ya. Majhul. Kalau ma'rufnya, ya harroma. 4 huruf. Harroma. Haromim, harroma. Bila 4 huruf harroma, isim fa'ilnya guna mim. Muharrimun. Muharrimun. Okey, kita cari 3 hurufnya dulu dalam kamus. Cari perkataan haromim. Cuba cari. Ya. Perkataan haromim. Cuba cari, ya. Dah jumpa perkataan ha. Kena cari perkataan ro. Dal, zal, ro. Jadi cari dal, zal, ro. Lepas ha. Ha. Ya. 71. 71, ya, tengok sebelah kiri, ya. Sebelah kiri. Kita nak cari tengok perkataan 3 hurufnya ha, ro dengan mim. Atas, sebelah atas. Sebelah atas tapi bukan atas sangat. 2, 4, 6, 8, ya. 8. Jadi kedudukan dia, madinya ialah haruma. Jadi tengah tu baris depan, itu asal, ya. Haruma yahrumu. Hurman. Itu maksudnya hurman. Ya. Haruma yahrumu hurman. Mana mengharamkan. Ya. Baik. Kalau yahrumu, macam mana pelamar dia? Yahrumu. Ya. Sudah tentu bunyinya uhrum. Sebab bunyi rum kena uhrum. Tak adalah ihrum. Uhrum. Ya. Jadi yahrumu uhrum. Nahinya la tahrum. La tahrum. Ya. Jadi uhrum la tahrum. Isim fa'ilnya fa'ilun. Macam mana? Fa'ilun. Tak. Isim fa'ilun. Wazan dia. Wazan dia fa'ilun. Fa'i ke bawah. Fa'i. Harimun. Harimun. Ha panjangkan, ro bawah. Fa'ilun. Harimun. Mesti nak sama. Nak sama wazan dia. Ya. Mana yang mengharamkan. Ya. Kalau isim maf'ulnya, maf'ulun. Maf'ulun. Mahrumun. Ya, mahrumun. Ya, mahrumun tu makna yang diharamkan. Yang diharamkan. Ya. Ulang saya lagi. Kalau madi, haruma. Mudhari, yahrumu. Amar, uhrum. Nahi, la tahrum. Isim fa'il, ke bawah, harimun.
Ya, tulis fa'ilun wazan dia. Fa'alif ain lam. Fa'ilun. Harimun. Isim maf'ul mahrumun. Ya. Baik ya, itu asal daripada 3 hurufnya, iaitu perkataan hurima tadi. Hurima tu 4 huruf ya, asal dia punya ma'rufnya harrama. Bi ayatin fatakullah wa atiuni ayat yang ke-51 pula, innallaha rabbi wa rabbukum wa'buduni haza siratum mustaqim. Ya. Kita tengok siraton. Siraton maknanya jalan. Cuba kita cari perkataan siraton dalam kamus ni. Ya, apa huruf yang kita nak ambil mula-mula? Sod lagi. Ro. To. Sod, ro, to. Okey, cuba cari sod. Ya, kemudian ro, to. Ya. Jumpa tak perkataan sod, ro, to dalam Quran? Dalam kamus. Ya. Cari sod dulu. Ya, dal, zal, ro. Sod, ro. Kemudian to. Cari sod, ro, kemudian to. Cuba tengok 185. 185. 185 yang atas, daripada kiri atas ya. Kita baris yang ketiga. Baris yang ketiga, siraton jamaknya surut. Surut maknanya jalan-jalan. Ya, mufradnya siraton. Jadi, nak mencari dalam kamus ini perkataan siraton, kita kena cari yang berdekatan dengan ro. Kemudian contohnya kita ambil dal, atas dia surrodun. Jadi sod, ro, dal. Dal, zal, ro. Kan dekat kan? Dal, zal, ro. Jadi oleh kerana sirat ini tidak ada madi, maka kita kena cari ya, dalam kamus yang berdekatan dengan ya, ro, ya, kemudian to. Sod, ro, to. Jadi nak cari sod, ro, to ni cari daripada kata-kata yang berdekatan, iaitu contohnya iaitu sod, ro, dal. Sod, ro, dal. Dal, zal, ro. Sod, ro, zal tak ada. Dia terus meloncat kepada sod, ro, to. To. Jadi, sod, ro, to ni tidak ada madinya. Terus kepada isim sirat. Iaitu jalan. Jamaknya surut. Macam tu. Ya. Bukan semuanya isim tu ada madi dia. Tapi kalau nak cari, kita kena cari dengan perkataan yang berdekatan daripada 3 huruf tadi. Ya. Okey. Ayat yang siratun. Ra alif lah. Ada ra alif. Siratun. Ya. Tu tak ada madi dia. Tak ada mudhari'nya. Dia yang ada hanya isim saja. Jadi siratun tu jalan, isim saja, tak ada madi dan mudhari'nya. Ya. Baik. Falamma ahassa Isa minhumul kufra man ansari
Ansori. Apa nak cari perkataan ansori? Nun sod ro. Nun sod ro. Cari apa kata nun sod ro? Ya. Fa qaf kaf lam mim nun. Ya. Lepas mim nun. Ya. Kemudian jumpa nun, carilah nun sod. Ya. Akanlah jumpa perkataan nun sod ro. Siapa dah jumpa nun sod? Ya. Nun ni banyak perkataan dia. Ya. Sebab tu dia pun banyak. Ya. Cuba tengok 424. 424. Tengah-tengah sikit daripada atas. Tengah-tengah sikit ya. Cari perkataan nun sodro. Nasoro yansuru nasron. Ya. Nasron. Kalau nasron saya tak tahu kenapa. Macam mana kita tak bisa nasron. Okey. Jadi ya dalam wazan kita belajar, kita bariskan atas untuk masdar, nasron. Tapi kalau dah jadi ayat, dia akan bertukar kadang run, kadang ron, kadang rin. Bergantung pada ayat itulah. Kalau dia jadi fa'il, pembuat, dia bunyilah nasrun. Ya. Nasrun. Tapi kalau ada huruf jar, contohnya huruf jar, dia akan bunyi min nasrin ke bawah. Tapi dalam wazan kita belajar kena bunyikan ron dulu. Nasron. Macam tak boleh nasoro yansuru nasrun. Orang tak belajar macam tu. Jadi nasoro yansuru nasron. Ditanwinkan atas. Tapi kalau dah jadi ayat, baru dia berubah run ke ron ke rin ke macam tu. Ya. Ya, faham ya? Baik, okey, sekarang ni maknanya ialah menolong. Ya, nasoro yansuru. Kalau yansuru, fi'il amarnya apa? Unsur. Ya. Nahinya la tansur. Ya. Okey, ya. Jadi, kita tengok ke bawah-bawah sikit, bawah-bawah. Kita akan jumpa perkataan ya nasoro. Cuba cari ke bawah. Kalau nak kira daripada bawah pun boleh 2, 4, 6, 7. Daripada bawah baris yang ke-7. Nasroniyun jamaknya nasoro. Yang kita jumpa ya ansori kan. Ansori, penolong-penolongku. Kemudian dalam ayat ini juga kita jumpa perkataan ya ansor. Semua adalah daripada makna penolong. Jadi kalau bahasa Nasrani ya orang yang beragama Nasrani, jamaknya Nasoro. Jadi nak cari Nasoro atau Nasrani, kena cari daripada perkataan nun sodro. Nun sodro. Barulah kita jumpa perkataan Nasrani ataupun ya, Nasoro. Jadi Nasroniyah. Contohnya di bawah tu. Agama Nasrani yang menolong pembantu. Ya. Yang menolong. Nasrani. Ya. Jadi macam itulah cara nak mencari. Ya. Lagi perkataan apa yang kita boleh cari di sini, iaitu perkataan washhad. Washhad. Apa perkataan kita nak cari? Shim. Jangan bariskan, sebut huruf. Shim hadal. Sebab baris tu yang kita sebut belum tentu betul.
Contohnya kita sebut syahadah, belum tentu betul. Jadi kita sebut hurufnya dulu, shimhadal. Dah jumpa baru kita sebut baris. Ya. Muka surat berapa? Shimhadal. Cari perkataan shin. Ya. Shin tu huruf besar ya. Huruf besar. Shin tebal. Ya. Shin tebal tu. 176. Yang lain sila buka ya. Kalau yang tak ada kamus tu usahalah dapatkan kamus ya, cari kamus. Ya, sebab ini mustahak untuk kita mempelajari tata bahasa ya. Jadi 174 ya. 176. Okey. Yang lain pun ikut cari 176 ya. Perkataan dia sebelah kiri ya. 176 atas sekali. Apa bunyinya? Syahidah. Sebab itu tadi saya suruh sebut hurufnya dulu. Shimhadal. Kalau kita main sebut syahadah, ya, tengok-tengok la syahidah. Kan tak betul? Kan? Jadi itu kita kena sebut huruf shimhadal. Sebab 3 huruf ni kadang tak semuanya semua baris atas. Kadang tengahnya ada baris bawah macam ni, syahidah, sami'ah, semua baris bawah tengah dia. Ada yang tengahnya baris depan. Contohnya kaburo, hasuna. Hasuna baris depan tengah. Ya. Kaburo baris tengah, tengahnya baris depan juga. Jadi macam itulah nak menyebut ya, yang tepatnya bila kamu tengok kamu, dalam kamus bunyi bawah syahidah, itu yang betul ya. Kalau kita sebutkan syahadah saja, ini tak mesti betul. Okey, sekarang ni syahidah mudhari'nya yashhadu, masdarnya syahadah. Jadi selalu kita sebut perkataan syahadah ya. Jadi persaksian. Syahadah tu persaksian. Syahidah madi telah menyaksikan ia. Ya. Mudhari yashhadu, ia saksikan. Macam mana fi'il amar daripada yashhadu? Fi'il amar dia. Ishhad. Ishda tadi. Ishhad ya, ishhad. Jadi kalau bunyi atas pun awalnya kena bunyikan bawah ya. Ishhad. Jadi tak boleh bunyi ashhad, tak boleh. Ishhad. Nahinya apa? Kalau ishhad. La tashhad. La tashhad. Isim fa'ilnya? Ingatkan fa'ilun. Tulis fa'ilun. Syahidun. Simnya bunyikan panjang. Syahidun. Syahidun. Kena tulis wazan fa'ilun ya. Mesti nak sama fa'ilun. Isim maf'ulnya mashhudun. Mashhudun. Wazan maf'ulun. Ya. Iyalah. Kalau tak ingat, bawalah kamus mana-mana. Di sini kita nak tahu asal usul dia, tak apalah. Ya, nak ingat semua tak ingatlah ke. Tapi dengan adanya kamus tu kita dapatlah asal usul dia. Macam contohnya tadi dalam Quran tu fi'il apa tu? Yang kita jumpa tu. Fi'il apa tu? Fi'il amar, ishhad. Waw tu kalau tak ada tu, waw tu penyambung. Buang waw tu. Washhad tu waw tinggalkan, bunyi ishhad. Itu fi'il amar. Jadi kita nak cari asal usul fi'il amar daripada fi'il madinya apa? Ni kita dah jumpa. Syahida yashhadu ishhad.
Nahinya la tashhad. Isim fa'ilnya syahidun. Syahidun. Isim maf'ulnya mashhudun. Mashhudun. Okey. Satu lagi iaitu muslimun. Muslimun dalam Quran ayat 52 muslimun. Apa huruf yang kita nak cari? Mana yang betul? Ya. Yang betul tengah dia hurufnya sin lam mim. Mim tu pangkal tu penambahan. Mim waw nun tu penambahan untuk jadikan makna jamak orang-orang yang. Ya. Kalau nak cari perkataan asal tengah dia sin lam mim. Okey, cari sin lam mim. Kita dah jumpa shin tebal, sebelum shin tebal sin kecil. Sin kecil carilah sin lam, ya. Sin lam mim, ya. Tak boleh kita bariskan salama, tak tentu betul. Kita sebut saja sin lam mim. 147 cuba buka. Okey, 147. 147 kita cari perkataan, ya. Daripada sebelah kanan, ya. Sebelah kanan, bawah baris yang ke-8, 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7 ya. Baris yang ke-7 ya. Daripada bawah sebelah kanan. Baik, kalau kita tadi sebut salama contohnya, salahlah kita. Yang betul apa? Salimah. Salimah, yaslamu, salamatan, salaman. Itu masdar. Salamatan. Ya, kenduri selamat. Itu kita selalu sebut masdar dia, selamat. Ya. Kenduri selamat. Salaman. Daripada perkataan salimah. Salimah yaslamu, salamatan, salaman. Apa amar dia kalau yaslamu? Islam. Makna Islamlah oleh engkau. Macam tu. Islamlah oleh engkau. Kalau nahi? La taslam. Kalau nahi ingatkan lata ya. Ingatkan tu ya. La taslam, la taslim, la taslum, tetap lata. Kalau isim fa'ilnya fa'ilun. Salimun. Ya. Salimun. Kalau isim maf'ulnya maf'ulun. Maslumun. Maslumun. Maf'ulun. Maslumun. Maslumun. Tadi kita jumpa dalam Quran iaitu perkataan bunyinya muslimun. Jadi muslimun daripada perkataan salimah. Ya. Jadi kita tengoklah bawah-bawah ada tak perkataan muslim. Tengok sebelah kiri. Ya, sebelah kiri daripada bawah. Kiri daripada bawah 2, 4, 6, 8. 8, 9. 2, 4, 6, 8. Ya, 8. Daripada bawah 8 muslimun. Jamaknya muslimuna. Muslimuna. Jadi perkataan muslimuna yang kita jumpa tadi daripada perkataan salimah. Dengan arti selamat. Ya. Dengan arti selamat. Ya. Jadi salam yang kita baca itu adalah perkataan selamat. Ya. Jadi sampai situ kita punya kuliah. Untuk akan datang sampai ayat 56 ya. Sampai ayat 56. Sambungan dia sampai ayat 56 ya. Jadi dalam
Ayat ini cuba gariskan ayat 53 ya. Perkataan ya uktubna. Faktu benar tu ya uktubna tu. Faktu benar. Ayat 54 perkataan makaro. Ini makaro, makirin. Ini semua sama. Cari makaro. 3 huruf tu makaro. Ayat 55 ayat 55 cari perkataan rafi'uka. Rafi'uka. 55 ayat 55 rafi'uka, kemudian depan dia mutahhiruka. Kemudian akhir dia ayat 55 tu tahtalifun. Ya. Kemudian ayat yang ke-56 ya, perkataan uazzibuhum. Uazzibu. Itu saja. Ya. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin.